Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Syafiq. Hari ini saya akan berkongsi tentang cara bagaimana untuk menukarkan telefon pintar anda kepada drawing tablet. Apa dia drawing tablet? Saya dah mengulas dengan lebih lanjut lagi tentang drawing tablet dalam video yang satu lagi yang telah saya sediakan. Nanti boleh tengok di sana. Tapi secara ringkasnya, drawing tablet ni membantu kita untuk menulis, untuk melukis di atas paparan skrin laptop. Sebelum saya nak beli drawing tablet ni, saya carilah cara macam mana nak jadikan telefon kita ini sebagai drawing tablet, supaya tak perlulah nak beli kan, nak jimat. Dan saya dapat cara dia, iaitu dengan menggunakan aplikasi Virtual Tablet. Okay? Aplikasi ini membolehkan telefon ni menjadi fungsi dia sama seperti drawing tablet. Okay, saya akan ajar macam mana cara untuk install dan macam mana cara nak gunakan, dan juga apakah kekurangannya. Kekurangan bagi saya lah yang membuatkan saya mengambil keputusan untuk membeli juga drawing tablet. Okay, kita belajar cara install dahulu, nanti kita tengok apakah kekurangannya. Cara install Virtual Tablet di laptop. Kita pergi ke search engine, Google kah, Mozilla Firefox kah, mana-mana. Typekan Virtual Tablet. Ambil yang ni, yang Sunny Side Soft. Okay, dah sampai page dia, pergi ke bawah, download Virtual Tablet. Okay, ini untuk tablet, untuk phone dan ini pula untuk PC, untuk Windows dan juga untuk Mac. Kita ambil Windows. Ok, dah download, tekan install. Dia akan muncul macam ni, kita tekan yes. Next, install, finish. Okay. Cara install Virtual Tablet di phone Android ni. Pergi ke Play Store. Okay, typekan Virtual Tablet. Okay, yang ni Virtual Tablet Lite S Pen. Okay, kita install. Okay. Cara penggunaan Virtual Tablet. Kita buka dulu Virtual Tablet server di laptop. Dia akan keluar, do you want make Bluetooth discoverable? Kalau nak guna Bluetooth, memang betul perlu tekan yes. Kalau tak guna, tekan yes pun boleh, no pun boleh. Saya tekan yes je lah. Okay, dia akan keluar macam ni. Tunggu dulu, dia akan dia akan detect. Okay, dah keluar sini. Desktop, nama komputer, server IP, Bluetooth available, status ready. Okay, buka di Virtual Tablet di phone. Dia ada 3 pilihan, sama ada nak guna Wi-Fi, Bluetooth ataupun USB. Kita guna Wi-Fi. Okay, bila on, dah buka, dia automatic detect. Kalau dia tak automatic detect, di sini akan kosong, jadi kosong. Jadi kita perlu typekan server ID ni. Typekan server ID yang ini, masukkan, typekan ke sini dalam ni. Okay, kemudian kita tekan connecting. Macam biasa dia akan keluar dulu iklan. Okay, tekan pangkah. Okay, inilah paparan Virtual Tablet. Kita boleh gunakan jari kita untuk gerakkan dia untuk menulis. Kalau tak nak guna jari, boleh guna pen macam ni. Pen macam ni pun dalam RM2 lebih saya beli. DIY pun ada jual. Mata dia dibuat daripada getah, menyerupai macam sentuhan kita lah. Cuma kita boleh senang lagi lah kita untuk menulis, untuk melukis atas skrin.
Kalau nak buat sendiri ni pun boleh. Saya dah buat daripada aluminium foil. Letak saja sikit aluminium foil ke tepi, dekat hujung ni, slow tape. Tapi saya letak larang letak semua. Tapi masalahnya guna yang macam ni, kadang-kadang detect, kadang-kadang dia tak detect. Kadang-kadang ada muncul, kadang-kadang tak muncul. Dan dia boleh mencalakan skrin handphone. Jadi saya belilah, mudah saja. Jadi belilah macam ni. Luas peta ini adalah luas skrin kita. Contoh saya nak tunjuk, bawa dia ke hujung, tengok hujung ni sampai ke hujung di atas sampai ke hujung. Okey, saya padam dulu. Kita mula menulis menggunakan virtual tablet. Okey, kalau nampak di skrin sana, dia akan bergerak balas terhadap sentuhan kita, guna jari ke, guna pen. Okey, saya guna pen lah untuk memudahkan. Okey, kalau nak tulis, kita bawa ke mana dulu yang kita nak ni mula. Kalau nak keluarkan ink dia, tekan left click. Okey, macam tu. Kalau kita nak sentiasa tekan left click ni, ada setting dia untuk keep left button press. Boleh tekan, dia akan sentiasa menekan left click. Masalahnya kalau guna cara ini, tak perlu tekan, cuma kita tak nampak pointer dia. Kita cuma boleh agak-agak saja mana pointer dia pergi. Itu antara kekurangannya menggunakan virtual tablet. Okey, tapi kalau untuk kerja-kerja mudah, contohnya kita ni dulu, off dulu. Contohnya untuk menanda right. Okey, mungkinlah ini mudah. Okey, boleh guna untuk menanda macam ni. Tapi kalau untuk menulis tu agak sukar. Kalau nak tulis tekan setiap kali nak keluarkan ink, tekan, jadi lambat. Kalau guna nak tekan left, on kan left click, okey, jadi tak nampak mana pointer dia. Berbanding kalau kita gunakan drawing tablet. Kalau kita gunakan drawing tablet, okey, dengan pen dia, saya akan nampak dia hanya hovering atas ni, tak sampai pun, tak tekan pun, dia dah detect dah. Dia dah kesan. Jadi kita boleh tahu ke mana pen kita pergi. Okey. Dia hovering atas tu. Jadi bila kita tekan, macam kita tekan pada kertas. Bila kita tekan, ink tu akan keluar. Jadi mudah untuk kita. Contohnya di sini kita nak tambah tablet. Okey, mudah kita gunakan drawing tablet. Kalau berbanding kita guna virtual tablet ni tadi, kita perlu agak-agak mana kita nak tulis. Sini. Okey, tengok. Okey, tapi kalau kita guna Samsung Note, kalau guna telefon Samsung Note series mana-mana lah, okey, dia akan muncul macam kita guna drawing pad tadi, dia akan muncul. Tapi kalau kita gunakan handphone Android yang lain yang biasa, dia akan jadi macam ni. Sukar untuk kita lihat pointer dia. Kecuali dah kita guna main tekan-tekan tadi kan. Tapi main tekan-tekan tu susah pula sebenarnya. Ni kita nak selalu tekan. Okey.
Kita tengok pula pada setting dia. Okay, ini save to album. Save to album ni untuk yang berbayar tadi, yang bila kita tulis ada muncul daripada atas screen phone ni. Jadi kalau kita nak save ke galeri, kita save to album. Clear canvas pula, kita nak clearkan, padam yang ada tulisan pada font ini. Keep left button press, kita dah cuba. Hide right button, kita tak, kalau tak gunakan right button tu, nak hide boleh hide. Setting dia. Okay, left hand mode ini untuk orang yang guna tangan kiri. Jadi kita tekan, kita tengok macam mana. Okay, dia akan ubah. Dia ubah kedudukan ni, butang ni. Jadi orang yang tangan kiri boleh guna tulis. Okay, saya tak pandai lah, sebab saya bukan guna tangan kiri. Okay, macam tu. Lagi setting dia. Mirror mode. Mirror mode ni yang tadi bila kita tulis ni ada muncul tulisan di atas screen phone. Waktu mula-mula saya install, dia ada sekejap, dalam masa beberapa minit kemudian hilang. Mungkin dia nak tunjuk macam mana cara benda tu digunakan. Okay, full screen mode. Jadi kita guna 1%, try 80%. Okay, ini 80%. Dia kecil, jadi kecil. Ruang untuk menulis tu makin kecil. Okay, kita letak balik 1%. Input mode. Input mode ni apa yang kita gunakan? Pen ni kah, tangan kita kah? Kalau guna S Pen ataupun Wacom stylus, dia ada pressure sensitivity. Maksudnya kalau guna S Pen dengan Wacom stylus ni, kamu tekan, kalau kamu tekan slow, perlahan, dia garisan dia nipis. Kalau tekan kuat, garisan dia makin tebal. Makin kuat, makin tebal. Itu untuk Samsung Note Pen, Samsung Pen sahaja dengan Wacom stylus. Wacom stylus ni dia jenis stylus untuk Android. Okay, untuk telefon. Dia bentuk macam pen biasa, ada hujung macam ni juga tadi. Dia ada hujung ni. Cuma dia bertindak macam ni sahaja. Dia cuma ada pressure sensitivity saja. Dia tak ada untuk hovering tadi. Tak tahu kalau kita gunakan di sini pun kita tak tahu mana perginya pointer tu. Dia cuma ada bila kita tekan slow, perlahan, dia nipis. Kalau kita tekan kuat, dia tebal. Itu untuk Wacom stylus. Finger touch, tangan jari kita dengan capacitive stylus. Inilah capacitive stylus, no pressure sensitivity. Kita tekanlah macam mana pun, dia tetap sama sahaja ketebalan dia. Okay, itu saja yang saya nak tunjukkan, macam mana cara nak menggunakan virtual tablet. Saya dah gunakan itu, dah test dengan Samsung Note. Samsung Note dia best sikit lah, sebab dia dapat nampak pointer dia. Okay, kalau guna Android biasa, ini yang terjadi. Okay, itulah tadi kekurangan virtual tablet ini. Kekurangan bagi saya lah, tak tahulah bagi anda semua. Tapi bagi saya yang ingin nak menulis, nak melukis, dia tak sesuai. Tapi untuk orang yang nak gunakan untuk tik sahaja, untuk pangkas sahaja, untuk kegunaan sedikit sahaja, mungkin sesuai. Anda boleh cuba, boleh install dan cuba. Okay, kalau sesuai bagi anda, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai, boleh dapatkan drawing tablet macam ini. Yang ini saya beli dalam RM120. Ada yang lebih kecil lagi, setengah ini rasanya, dalam RM60. Okay. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.